Wahai kaum muslimin, dengan semangat dan roh kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengkaji timbulnya mazhab akidah secara detail, secara tafsil huraian dari segi kelahiran, peranan dan kesannya terhadap akidah. Marilah kita mengetahui puncanya secara umum, sama ada dari dalam ataupun dari luar. Di sana ada dua punca yang menimbulkan perpecahan mazhab akidah di dalam masyarakat Islam awal. Punca dalam diri umat Islam sendiri dan punca yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam daripada luar. Punca-punca dalaman ialah kesan daripada kekhilafan pendapat di kalangan sahabat radhiyallahu anhum berhubung dengan perkara khilafah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana lahir tiga pendapat. Punca yang berlaku di dalam diri umat Islam ialah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, tidak dinyatakan secara sharih siapakah yang menggantinya menjadi khalifah. Khalifah dengan makna niyabatun 'anil nubuwah fi iqamati ad-din wa siyasati ad-dunya bih, yang menggalang ganti Nabi di dalam menegakkan agama dan politik pemerintahan dengan agama. Siapakah yang menggantinya? Oleh kerana tidak ada nas yang sharih, maka timbul pendapat yang berbeza. Lahirnya tiga pendapat, iaitu yang pertama, mereka yang berpendapat bahawa khalifah itu dipilih oleh umat kepada siapa sahaja yang mereka setuju, tanpa mengira kabilah yang berpengaruh ataupun tidak. Pendapat ini ialah dari kalangan kebanyakan Ansar radhiyallahu anhum, dan mereka mencadangkan pemimpin Khawarij, pemimpin Khazraj, Khazrajin, pemimpin Khazraj, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Mereka berhujah dengan kedudukan Ansar sebagai pengikut, sahabat, pembantu setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyanjung mereka. Di samping berdalil juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u wa in wulli 'alaikum 'abdun habasyiyun." Abdun habasyiyun. Bagi hadapan dal, bagi dua. Wa in wulli 'alaikum 'abdun habasyiyun. Artinya, dengar dan taatlah sekalipun dilantik menjadi ketua kamu itu seorang hamba Habasyi. Golongan Ansar mengatakan mereka layak menjadi khalifah kerana mereka telah membantu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga didirikan kerajaan Islam di tanah air mereka. Dan mereka disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis
Di antaranya di mana lorong yang dilalui oleh Ansar, itulah lorong yang aku lalu. Dan beberapa hadis yang lain. Dan di sana ada hadis yang mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin. Sekalipun yang menjadi pemimpin itu seorang hamba abdi, keturunan Habasyi. Wajib ditaati. Hadis ini tidak menghakkan siapa yang menjadi pemimpin. Oleh kerana golongan Ansar mencadangkan pemimpin mereka dari kabilah Khazraj, Sa'ad bin Ubadah, dilantik menjadi khalifah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka yang berpendapat bahawa khalifah itu dipilih dari kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kedudukan yang dekat. Oleh itu mereka mencadangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepadanya, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa la nubuwata bukan la nubuwati salah begitu. Illa la nubuwata ba'di." Artinya, apakah engkau tidak redha bahawa kedudukanmu di sisiku seperti Harun dengan Musa? Malaikan, kerana sebab tiada kenabian lagi selepasku. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa orang di kalangan Bani Hashim, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang sependapat dengannya. Kita mesti ingat bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak mencalonkan diri dia sendiri. Dia dicalonkan oleh keluarganya di kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka berpendapat orang yang wajar dan menasabah menjadi khalifah ialah di kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencadangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah kerana kelebihannya, kerana ilmu dan keberaniannya. Dan di sana ada hadis ketika Sayyidina Ali ditinggalkan supaya menjadi gubernur Madinah, menjadi pengganti, menjadi pemimpin Madinah. Di masa peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Tabuk, memerangi tentera Rom di waktu musim panas. Setelah Rasulullah SAW meninggalkan Madinah, tinggallah orang-orang munafik. Lalu orang-orang munafik mengejek Sayyidina Ali karramallahu wajhah kerana tidak ikut sama pergi ke Tabuk. Orang apa ni tak ikut sama? Padahal Rasulullah yang suruh Sayyidina Ali tinggal di Madinah, menjaga Madinah di masa peninggalannya. Oleh kerana banyaknya desah-desuh di kalangan munafik yang menuduhnya dengan penakut, menuduhnya dengan macam-macam, maka Sayyidina Ali keluar daripada Madinah mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu di tengah jalan dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah memerintah, sallallahu alaihi wasallam memerintah Sayyidina Ali balik ke Madinah dan bersabda, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa la nubuwata ba'di." Adakah engkau tidak suka engkau berada dalam kedudukan Nabi Harun di samping Nabi Musa? Nabi Musa ada Nabi Harun menjadi pembantunya, engkau menjadi pembantu kepada aku, sebagaimana Nabi Harun menjadi pembantu Nabi Musa alaihi wassalam. Tetapi kerana tidak ada Nabi selepasku, engkau tak dilantik menjadi Nabi. Engkau ada kelebihan. Balik kata Rasulullah. Di mana hadis ini menjadi alasan
kepada golongan ahli bait, golongan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Sayyidina Ali yang layak menjadi khalifah. Yang ketiga, mereka yang berpendapat bahawa khalifah dipilih oleh umat Islam dan mestilah dari kalangan Quraisy, yang dianggap kabilah yang paling berpengaruh. Mereka berdalil juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-a'immatu min Quraisy. Artinya imam-imam, pemimpin-pemimpin itu mestilah dari kalangan Quraisy. Pandangan ini dikemukakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyampaikan ucapan, semua kamu ada kelebihan. Ada kelebihan betul. Tetapi orang yang nak ganti Nabi mestilah orang yang berpengaruh. Bukan ada ilmu saja, mesti dia ada pengaruh. Dia didukung oleh kabilah yang kuat untuk berdepan dengan kabilah-kabilah yang banyak yang mengelilingi Madinah. Kalau kabilahnya tidak kuat, pengaruhnya tidak kuat, walaupun dia berilmu, dia tidak boleh menguasai keadaan. Oleh kerana itu, Allah dipilih di kalangan kabilah yang paling berpengaruh, iaitu Quraisy. Quraisy ialah kabilah Mekah, kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengambil kira ahli bait, tetapi mesti mengambil kira Quraisy, satu kabilah yang digeruni oleh musuh-musuh Islam. Terutamanya negara sedang menghadapi kepungan orang-orang murtad yang keluar daripada agama Islam. Abu Bakar menyebut bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam, pemimpin-pemimpin itu mestilah dari kalangan Quraisy. Abu Bakar mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah menjadi khalifah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang tegas, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, seorang sahabat yang sangat amanah. Pilihlah di kalangan dua ini menjadi khalifah. Tiba-tiba Umar dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma terus bangun, dan mereka berdua mencalonkan Abu Bakar menjadi khalifah. Akhirnya pendapat ini yang diterima oleh semua, dan mereka semua yakni dari kalangan Muhajirin dan Ansar, termasuk juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membai'ahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah umat Islam bagi memimpin mereka selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak meminta jawatan yang besar ini, tetapi dialah orang yang paling layak dengan syarat-syarat menjadi khalifah, lalu diamanahkan kepadanya. Para sahabat pula tidak dipaksa untuk melantik Abu Bakar, tetapi mereka menyedari betapa besar amanah khilafah ini, dan menyedari hujah yang dikemukakan oleh golongan Muhajirin, lalu dibai'ahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sana ada perkara-perkara lain yang menjadi hujah. Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi pengiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Dan ketika Rasulullah SAW uzur, Abu Bakar digantikan menjadi imam, mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam sembahyang adalah tiang agama, perkara yang besar di dalam agama Islam. Abu Bakar mengganti Rasulullah SAW menjadi imam sembahyang, kewajipan yang besar, menandakan dialah yang layak menjadi ketua negara. Hari ini orang tak galilah, tak sembahyang pada apa yang mungkin. Asal beri titi sudah. Ini sudah lari daripada asas yang ada dalam Quran. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah
wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Baik Allah sahaja akibat segala urusan. Akhirnya Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Tetapi perselisihan pendapat yang tersebut dengan hujah-hujahnya dihidupkan kembali di zaman mutakhir oleh anasir yang tidak sehat yang telah mula meresap ke dalam umat Islam, di mana lahirnya Khawarij yang menjadikan hujah memilih khalifah secara bebas tanpa mengira kekuatan pengaruh kabilah yang kuat. Lahirnya aliran Syiah menentukan Ali radhiyallahu anhu dan keturunannya yang layak menjadi khalifah, dan golongan Murji'ah yang menolak semua pendapat, kononnya menyerah urusan kepada Allah. Seterusnya pertelingkahan dalam perkara khilafah melalak kepada perkara-perkara akidah bagi menegakkan golongan masing-masing. Akhirnya dipengaruhi anasir yang asing daripada Islam. Apabila Sayyidina Uthman dibunuh dalam fitnah yang dahsyat berlaku di dalam masyarakat Islam, maka Bani Umayyah membela kematian Sayyidina Uthman. Dalam masa yang sama, Ahlul Halli wal Aqdi melantik Sayyidina Ali menjadi khalifah. Bani Umayyah berkeras supaya diambil tindakan serta-merta terhadap mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Penyiasatan hendaklah dibuat terlebih dulu. Mereka tak kira. Akhirnya Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah berperang dengan khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam perkara ini tidak syak lagi, kerana adanya hadis Nabi SAW yang membenarkan Sayyidina Ali menjadi khalifah. Dan golongan yang menentang Sayyidina Ali adalah penderhaka, buruk. Sabda Rasulullah SAW, qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh satu golongan yang derhaka di kalangan umat Islam. Ammar bin Yasir bersama dengan Sayyidina Ali dalam peperangan Siffin. Maka nyata Sayyidina Ali adalah golongan yang benar dalam perkara ini. Ini masalah ijtihad. Dan berlakunya tahkim. Berlakunya penyelesaian damai. Tiba-tiba berlaku penipuan dalam perdamaian itu. Menyebabkan timbulnya golongan yang keluar daripada Sayyidina Ali yang dikenali dengan Khawarij, yang mengatakan semua tak pakar belaka. Zaman ni ada juga jenis mereka tu. Semua tak pakar belaka. Mereka tidak berdalilkan hujah yang kuat. Golongan yang kata semua tak pakar belaka, kumpul-kumpulan dia sendiri. Dan mengambil pendapat Ansar. Maka lahirnya golongan yang dinamakan Khawarij. Mereka bertapuk ramai di seluruh Parsi. Adapun golongan yang bersama dengan Sayyidina Ali, terus bersama, inilah khalifah yang sah, yang sepatutnya diberi ketaatan. Selepas Sayyidina Ali wafat, diadakan perjanjian untuk melantik Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Tetapi perjanjian itu telah dikhianati. Selepas Muawiyah mati, sepatutnya Hasan menjadi khalifah. Ini persetujuan yang dibuat. Bila Sayyidina Hasan, bila Muawiyah mati, dilantik Yazid anaknya menjadi khalifah. Menyebabkan timbulnya pergaduhan dan perpecahan. Golongan yang kuat mengatakan Sayyidina Ali jadi khalifah, keluarga Sayyidina Ali jadi khalifah. Lahir daripadanya pandangan-pandangan yang berbeza dengan pandangan
yang lain. Timbulnya hadis-hadis. Di mana golongan yang bersama Sayyidina Ali tak terima hadis yang tidak menyokong Sayyidina Ali. Golongan Khawarij ada hadis dia sendiri. Golongan Muawiyah ada hadis sendiri. Maka jadi pencelaru. Maka berlakulah usaha yang dibuat oleh ulama-ulama yang terjelam, Hasan Al-Basri dan lain-lain, menapis hadis-hadis ini, menapis ilmu-ilmu Islam, kemudian ikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan ikuti oleh imam-imam yang lain di dalam ilmu Islam. Mereka menapis hadis-hadis yang bercelaru, maka lahirnya golongan ahli sunnah wal jamaah. Bertembung dengan golongan yang menyokong Sayyidina Ali, reka hadis ini, menyebabkan timbul perpecahan. Ada yang betul dan ada yang salah. Semua golongan ada betul, ada salah. Golongan Khawarij ada pendapat dia sendiri. Akhirnya berselisih dalam masalah fiqh. Dalam masalah fiqh, golongan Khawarij mengatakan bahawa ada hukum dia sendiri. Golongan Syiah ada hukum dia sendiri. Dan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ada hukum dia sendiri. Kemudian melarang kepada perkara akidah. Akidah. Bertolak dengan golongan Khawarij. Mengatakan bahawa orang yang mengerjakan dosa besar jadi kafir. Oleh kerana dia tak ada ulama, pada ulama dia sendiri, orang alim dia sendiri. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama yang mujtahid, yang alim dalam ilmu Islam. Mengatakan bahawa orang yang mengerjakan dosa besar tidak kafir. Mereka mukmin yang derhaka. Simbol golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa orang yang mengerjakan dosa besar kafir pun tidak, mukmin pun tidak, kekal dalam neraka. Simbol pandangan-pandangan ini yang akan kita baca kemudian insya-Allah. Wallahu a'lam.